jangan harap negara Arab. Ya. Gunakan Rusia dan China. Walaupun saya kata tadi, ya, Rusia dan China menyokong Palestin bukan kerana mereka sokong Palestin, tapi kerana nak hentam Amerika Syarikat dan Kesatuan Eropah. Tapi gunakanlah. Kerana untuk menyelesaikan perkara ini, kita memerlukan, ataupun Palestin memerlukan kuasa besar yang ada kuasa veto di Majlis Keselamatan. Rusia, China ada. Nak harap UK memang tak boleh, Perancis tak boleh, apa lagi Amerika Syarikat. Jadi sebab itu dia katakan, lupakanlah saja negara Arab, gunakanlah kuasa besar Rusia dan China itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Bertemu kita sekali lagi dalam eksklusif bersama Syaril pada malam ini. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, bersama saya adalah seorang pakar geostrategik ataupun pakar penganalisis lah, segala pakar yang tidak asing lagi di negara kita, iaitu Dr. Azmi Hassan. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana sudi hadir. Dan pertama kali saya jejak ke pejabat ini. Alah, studio kecil ya. Terima kasih kerana menjemput saya. Bila cakap pasal Palestin, dia ada dua entiti. Satu kerajaan Hamas yang mentadbir Gaza, dan satu lagi kerajaan yang dipanggilkan Palestinian Authority, PA, pihak berkuasa Palestin yang mentadbir tebing barat. Jadi sekarang Palestin terbagi, terbelah pada dua. Satu Gaza, satu tebing barat. Dia masalahnya, PA itu diiktiraf sebagai kerajaan rasmi Palestin oleh masyarakat antarabangsa. Hamas, walaupun dikatakan menang pilihan raya 2013 kalau tak silap saya, dianggap, dilabelkan sebagai pengganas. Jadi itu dua bezanya, dua entiti Palestin. Dia ada dua. Dan kadang-kala kedua-dua entiti ini digunakan oleh kuasa-kuasa besar negara barat untuk melagakan umat-umat Islam. Malah syariah di Malaysia pun, saya pun pernah dikatakan dikatakan terkena bila nak jemput satu pegawai daripada kumpulan PA ni di tebing barat, tak nak terima. NGO Malaysia tak nak terima kerana mereka tak sokong apa yang ada di tebing barat, mereka hanya menyokong Hamas. Jadi ini dia katakan dua entiti ni yang kita kena faham yang ada di Palestin. Maknanya sekali lagi, seperti mana Dr. Azmi kata, kena ingat tuan-tuan dan puan-puan, Palestin ni dibagi pada dua, iaitu satu tebing barat yang dikuasai oleh Palestinian Authority, PA, satu lagi sebenarnya Gaza yang ditadbir oleh Hamas, begitu. Betul. So basically Hamas ni, siapakah mereka? Ya, Hamas adalah kerajaan, entiti politik yang menyerang ni. Kadang-kadang kita sebut Hamas menyerang, memang itu yang keluar, tapi itu adalah dikatakan sayap militan dia yang menyerang, Al-Qassam. Sama juga dengan kerajaan PA di tebing barat, dia ada sayap militan dia, kumpulan Fatah. Tapi kita selalu dengar Hamas. Jadi yang menyerang, pejuang-pejuang yang menyusup masuk itu adalah dari kumpulan Al-Qassam, iaitu sayap militan kerajaan Hamas. Kalau kita sebut Hamas saja, itu adalah entiti politik. Hamas kerajaan yang sayap dia itu Brigade Al-Qassam. Ya, betul. Apa yang sebenarnya terjadi ketika ini, Doktor? Ya, seperti yang saya rasa ramai penonton akan tahu, tapi ramai mengatakan bahawa tuduhan-tuduhan yang mengatakan Israel tidak mengusik pun Hamas, tidak mengusik pun penduduk Gaza. Kenapa serang kami? Kami adalah dikatakan mangsa berdosa. Itu naratif yang dijual. Kalau kita tengok media-media antarabangsa, itu naratifnya. Pengganasnya adalah, kita sebut Hamas lah, senang. Pengganasnya adalah Hamas dan mangsanya adalah Israel. Dan apa yang berlaku pada Oktober 6 yang lepas, hari Sabtu lepas, adalah puak-puak pejuang Hamas, itu Brigade Al-Qassam, menyusup masuk
ke bandar-bandar yang berdekatan dengan Gaza itu, seperti Ashkelon, Sderot, tak pernah berlaku. Tapi itu yang dikatakan berlaku dan mengejutkan. Sebab tu dikatakan Netanyahu, Perdana Menteri Israel, mengatakan bahawa semenanjung Gaza itu akan berubah, tidak akan menjadi semenanjung Gaza yang kita lihat sebelum ini. Dan berubah itu adalah mereka akan meranapkan semua bangunan, dan ini sedang berlaku dan diperhatikan oleh masyarakat antarabangsa. Maknanya keseksaan yang diterima oleh rakyat Palestin itu bermula pada 1948. Mereka panggil Hari Malapetaka, Nakba, bila orang Palestin dihalau dari rumah mereka kerana resolusi 181 Majlis Keselamatan PBB nak mewujudkan negara Israel. Dia sebelum 1947 itu, Palestin adalah apa yang kita lihat, Israel campur Gaza, campur tebing barat. Keseluruhannya lah negara Palestin. Asalnya perancangan PBB adalah Gaza dan tebing barat itu bersambung antara satu sama lain, iaitu 60% milik Palestin, 40% milik negara Israel. Tapi sekarang Israel sikit diambil, terutama sekali di tebing barat. Jadi ini dikatakan bahawa provokasi itu telah berlaku lama. Tapi kenapa sekarang? Memang betul. Soalan penting, kenapa sekarang? Kenapa Oktober 6? Oktober 6 adalah bila berlakunya dikatakan perang Ramadan antara Syria, Mesir dengan Israel. Maknanya 50 tahun lepas, 1973, perang 1973. Dan yang paling penting adalah kerajaan Benjamin Netanyahu berada dalam keadaan yang paling lemah sekarang. Sebab dia bercakaran sama sendiri dia. Sebenarnya ada cerita mengatakan bahawa sebenarnya Mesir dah beritahu dekat Tel Aviv bahawa ada sesuatu yang akan berlaku. Tapi mereka tak, intelijen Mesir tak tahu sangat. Tetapi Netanyahu buat tak tahu je. Kenapa? Dia sibuk dengan politik dalaman, nak selamatkan diri sendiri. Jadi sebenarnya rakyat Israel sedang menyalahkan Netanyahu kerana tidak tahu, kerana perisikan Israel, Mossad tu dikatakan yang paling hebat sekali dunia, tak boleh menghidu. Kenapa mereka tak boleh menghidu? Kerana perhatian mereka kepada rakyat Israel yang protes setiap minggu tu. Jadi ini dikatakan bahawa kenapa dipilih sekarang. Maknanya ini adalah peluang terbaik untuk Hamas bertindak. Dan mereka Hamas telah merancang ni berbulan-bulan. Tapi masalahnya adalah kerana kelemahan Netanyahu itu sendiri, nak menyelamatkan diri sendiri, hingga mengorbankan, kalau tak silap saya, 900 hingga 1000 rakyat Israel semasa serangan itu berlaku. Ada satu fakta menarik tentang Mossad. Kita semua diwawarkan dan kita pun tahu mereka mempunyai network penyelidikan yang sangat hebat, dibantu oleh kuasa-kuasa besar. Tapi kenapa, macam tadi Dr. Azmi kata, kerana tumpuan tu tertumpu fokus pada politik dalaman, hingga mungkin menyebabkan Mossad terlepas pandang, istilahnya. Memang kalau kita lihat dalam sejarah politik Israel pun, dia sentiasa bergolak, Doktor. Bukanlah kali ini saja Netanyahu menerima tentangan. Maknanya sebelum ini pun kita dah tengok daripada zaman Ehud Barak dan sebagainya lah, kan. Bukanlah satu benda yang baru pergolakan politik dalaman Israel. Tapi bagi pendapat doktor lah, kenapa kali ini Mossad betul-betul gagal menghidu perancangan Hamas ni? Sebab daripada 3 bulan lepas, tiap-tiap minggu ada protes. Kerana kerajaan Netanyahu nak mengurangkan kuasa mahkamah. Itu rakyat Israel protes. Jadi bagi saya, Mossad menumpukan perhatian mereka kepada rakyat Israel yang protes ni, untuk menyelamatkan Netanyahu. Dan memang kita tahu Mossad adalah perisikan yang hebat. Dan soalannya juga, Amerika Syarikat pun tak tahu. Betul. Itu masalahnya. Sebab Israel banyak bergantung kepada orang dalam, orang dalam Gaza itu sendiri. Dan mungkin Hamas dia pergi terlampau low tech, maknanya teknologi yang paling rendah, maknanya tidak menggunakan komunikasi tapi bercakap secara berdepan, dan tidak ada apa dia katakan red. Saya tak ingat bahasa Melayunya, yang membocorkan maklumat, tak ada. Jadi sebab itu dia katakan, sebab ini perancangan besar-besaran ni. Jadi tapi iktibar yang boleh kita baca sekarang adalah, selama ni Syaril, setiap hal Palestin, Hamas tidak pernah diambil peduli. Kerana mereka melihat Hamas
hantar 10 roket, Israel boleh hentam dengan 100-200 roket. Tapi sekarang Hamas telah membuktikan mereka boleh melakukan sesuatu yang tidak diduga. Jadi perkara yang baik, hikmah yang boleh kita ambil adalah, harapannya adalah selepas ini rundingan mengenai negara Palestin mesti melibatkan Hamas. Sebab sekarang untuk mengharap kepada Palestinian Authority PA tu di tepi barat tu tak boleh. Presiden Mahmud Abbas dia terlampau bergantung kepada Amerika Syarikat. Terlampau bergantung kepada dunia-dunia barat. Jadi sebab itu dia katakan Hamas telah membuktikan mereka adalah entiti. Sebab ramai yang mengatakan, kenapalah Hamas buat benda ni? Dah teruk penduduk Gaza. Tapi takkan nak biarkan berlarutan. Dan saya rasa pencetusnya adalah bila Arab Saudi mengatakan mereka akan jalin hubungan diplomatik dengan Tel Aviv, Israel. Saya rasa itu dia katakan salah satu pencetus kerana membelakangkan kepentingan Palestin. Sembang kedai kopi lah Dr. Azmi kan ramai yang tertanya-tanya bagaimana Hamas boleh memiliki kekuatan dari segi fizikal tu satu hal, tetapi peralatan persenjataan ni, sebagai orang yang sering membuat kajian ini, ramai yang berpendapat bahawa mereka mendapat sokongan negara seperti Iran, Rusia dan sebagainya. Dr. Azmi lihat macam mana? Ya, kalau kita lihat perang terakhir sebelum ini, 2021, memang Hamas dia melancarkan 4,000-5,000 roket. Lebih kurang sama sekarang ni. Tapi tidak pernah mendapat perhatian. Kenapa? Dia tak sampai ke tempat yang dituju. Masalahnya bandar terdekat Sderot dalam 20 km pun tak boleh sampai. Tapi sekarang sampai ke Tel Aviv. 80 km tu. Jadi maksudnya roket itu adalah roket satu, mungkin engineer Hamas dah belajar macam mana nak buat roket yang sampai jauh dan tepat, ataupun seperti kata Syaril tadi, mungkin ada orang yang bantu. Dan saya pasti ada yang bantu perkara ini. Dan ada yang menuduh Iran. Iran kata awal-awal tak ada kena-mengena dengan saya. Jadi tapi hakikatnya adalah bahawa mesti ada orang yang bantu. Kerana roket 4,000, 5,000 itu roket Hamas boleh buat sendiri. Sebelum ni dia buat sendiri je. Tapi sekarang kalau dah boleh sampai Tel Aviv, 80 km jauhnya daripada Gaza tu, maksudnya teknologinya. Kalau kita lihat video-video, itu video daripada drone tu, dia jatuhkan bom, serupa apa yang kita lihat apa yang berlaku di Ukraine. Jadi memang betul lah, memang ada yang membantu. Sebab tu Amerika Syarikat sekarang hantar kapal perang dia, US Ronald Reagan, untuk mendekati Israel berhampiran dengan Laut Mediterranean, kerana sebagai amaran kepada Iran. Tapi Syarif sebut Rusia tu, itu yang menarik tu, Rusia. Tak tahulah. Tapi sekarang Rusia sebelum ini dia memang neutral. Dia tak sebelah Israel, dia tak sebelah Palestin dalam hal perkara ini. Tapi sekarang dia berat sebelah ke Palestin. Kita tahu Rusia ke China ke, memang dia ada agenda sendiri. Tapi hakikatnya bila ada kuasa besar yang menyebelahi Palestin, maka gunakanlah kuasa besar itu. Walaupun kuasa besar itu dia ada agenda lain. Itu satu kita hal. Gunakan. Jadi ini yang menariknya apa yang berlaku sekarang. Peranan Hezbollah bagaimana, Dr. Azmi? Setakat ini sudah melancarkan roket antara Israel di utara Israel dengan Hezbollah. Hezbollah lah di Lebanon. Dan Hezbollah dibantu oleh Iran. Itu adalah nyata. Dibantu oleh Iran. Jadi sekarang ini baru balas berbalas. Kalau kita kat sini berbalas-balas pantun lah. Belum lagi dikatakan serangan besar-besaran. Saya pasti kalau Hezbollah menyerang habis-habisan, dia macam di Ukraine lah. Israel tidak akan dapat dikatakan menumpukan perhatian mereka. Jadi sekarang Hezbollah adalah yang dibantu oleh Iran, pro Palestin. Tapi masalah Hezbollah pun dia ada masalah di Lebanon. Kalau berperang secara besar-besaran, Lebanon juga akan menjadi semenanjung Gaza. Jadi setakat ini hanya berbalas-balas. Kalau Hamas boleh menyusup masuk sehingga ke bandar terdekat Ashkelon ataupun Sderot tu, maksudnya
mereka dah ada kemampuan kalau dibandingkan sebelum ini. Okey. Dan ketika ini, kalau Israel terus-menerus menggunakan serangan daripada udara, Hamas tak boleh buat apa-apa. Tapi diberitakan mereka sedang menunggu, tentera IDF Israel sedang menunggu untuk masuk ke dalam. Jadi harapannya adalah Hamas dah belajar daripada kesilapan yang lepas-lepas. Dan pastinya mereka akan bersedia. Tapi sekarang Hamas tak boleh buat apa-apa. Dan memang betul, Gaza tu bukannya besar sangat. 20 km, panjangnya 40 km, dan kawasan yang terpadat. Kita jangan terpedaya bila Israel mengatakan 2-3 jam lepas bahawa 1,500 militan Hamas telah dibunuh di Gaza. Mana mereka tahu? Sebab mereka pun tak masuk ke dalam tu. Jadi hakikatnya adalah memang Hamas tahu, semua dunia tahu. Al-Qassam hantar satu roket, dia balas dengan F-16 roket dia. Dan dia balas tu memang tempat-tempat awam lah. Memang Israel dia tak tahu di mana militan pejuang Hamas tu bersembunyi ataupun pejuang brigade itu bersembunyi. Memang tak tahu. Dan yang menjadi mangsanya adalah orang awam. Tapi apa yang dilakukan di masyarakat terbangsa? Kalau kita lihat di Ukraine 2-3 hari lepas, bila Rusia menghantar bom, mengebom satu kawasan apartmen supermarket di Kiev, Ukraine, 24 jam PBB terus pergi sana untuk dikatakan mengutip data-data, bukti-bukti. Tapi yang ini Presiden Biden mengatakan bahawa Hamas itu adalah evil, setan. Dan selalunya Amerika Syarikat akan mengatakan Israel bersabar, restrain. Tapi sekarang tak ada sebut langsung. Dan Menteri Pertahanan Israel telah memberi, dikatakan, lampu hijau. Buatlah apa, termasuk rakyat yang dibenarkan menggunakan senjata. Buatlah apa saja yang anda boleh. Kerana ini dikatakan double standardnya. Kita lihat layanan apa yang berlaku di Ukraine berlainan, layanan apa yang dilakukan oleh Israel berlainan. Tapi benda ni tidak mengherankan, sebab dah berpuluh tahun Israel tidak pernah mengikut perundangan antarabangsa. Ya, yang penting, Syaril, adalah Amerika Syarikat. Macam mana kita nak pengaruh rakyat Amerika Syarikat dalam hal ini? Baik, kita akan kembali selepas ini. Baik, kita kembali sekali lagi bersama Dr. Azmi Hassan membincangkan tentang perkembangan terbaru di Gaza. Tadi sebelum kita berehat tadi, Doktor ada sentuh satu perkara, pendirian Amerika Syarikat. Dan kita pun tahu pendirian Amerika Syarikat daripada dulu, kini dan selamanya tentang Palestin, tentang Gaza, tentang tepi barat. Kita dah tahu. In fact, tentang orang kata apa, perkembangan di Middle East ni kita dah tahu dah pendirian mereka. Jadi persoalan yang doktor timbulkan tadi adalah bagaimana untuk meyakinkan rakyat pula. We're not talking about Biden, we're talking about rakyat tu sendiri. Sebab rakyat tu peranan yang penting juga untuk mempengaruhi kerajaan mereka. Bagaimana doktor melihat? Ya, penting bagi saya. Rakyat Amerika Syarikat mereka bermegah dengan demokrasi, dengan hak asasi manusia,
Dan apa yang berlaku di Gaza itu macam mana mereka boleh tengok. Tapi dia masalahnya kalau mereka berpandukan media mereka sendiri, memang akan terpengaruh. Kerana naratif itu adalah begitu berat sebelah sekali. Di Amerika Syarikat ada 2-3 ahli kongres wakil rakyat mereka. Pertama adalah seperti Rashidah Tlaib. Beliau adalah ahli kongres Amerika Syarikat daripada keturunan Palestin Amerika yang pertama. Saya ingat masa perang 2021 tu, Presiden Biden melawat Michigan, dan Michigan adalah kawasan Rashidah Tlaib. Di tarmac itu, belum masuk ke airport lagi, Rashidah Tlaib menerjah Presiden Biden kerana Rashidah Tlaib tak setuju dengan Biden yang sentiasa menyokong Israel. Kenapa? Ibu bapa Rashidah Tlaib masih berada di tebing barat, bukan di Gaza tapi di tebing barat. Dan di Amerika Syarikat ada 2-3 ahli politik seperti ini. Tapi masalahnya bila ahli politik ini bersuara pro Palestin, ahli politik itu akan diugut. Ya, betul. Maknanya dapat tekanan. Bukan saja tekanan, tapi penggal lepas ni dia takkan pilih lah. Jadi itu yang dia katakan. Kita mengharapkan 2-3 orang ni, Rashidah Tlaib, Ilhan Omar daripada New York, maksudnya supaya memberitahu apa perkara yang sebenar berlaku. Sebab semalam berlaku demonstrasi di New York. Tapi dalam 1,000 orang demonstrasi itu menyokong Palestin, tapi masalahnya yang berdemonstrasi itu adalah yang berketurunan Arab American. Sama juga di London, British Arab yang banyak, tapi orang kulit putih itu masih tidak dapat dipengaruhi. Apa yang berlaku di Gaza itu, saya tak nampak bagaimana mereka boleh tahan perkara ini. Kalau mereka lihat pelarian Ukraine umpamanya, mereka bantu sehabis-habisnya. Tapi apa yang berlaku di Gaza, kenapa tak terdetik hati mereka untuk membantu, untuk memberitahu kerajaan mereka? Adakah Gaza itu terlampau jauh dari mereka? Tidak juga. Adakah penduduk Gaza itu beragama Islam? Ada kemungkinan. Jadi ini yang menjadi masalah sekarang. Kita nak menggunakan rakyat Amerika untuk memaksa presiden, pemimpin politik mereka, agak payah dalam perkara ini. Kita bercakap tentang Amerika. Bagaimana pula dengan reaksi negara-negara Arab tu sendiri? Kita lihat ada negara yang offer sekitar hanya 20 juta. Bukanlah satu menampakkan keupayaan sebenar mereka untuk membantu. 20 juta tu ibarat nothing je. Tak ada apa-apa. Tapi nampak macam, bagaimana doktor melihat reaksi pula daripada negara-negara Arab itu sendiri? Hanya Qatar yang memberikan sokongan 100% kepada perjuangan rakyat Palestin, perjuangan Hamas itu. Arab Saudi, Kuwait, tidak nampak sangat mereka memberi sokongan kepada perjuangan Hamas Palestin. Dia masalahnya, Syaril, adalah ada pemimpin Arab itu terlampau bergantung kedudukan mereka sebagai pemimpin tertinggi dengan sokongan daripada kuasa-kuasa barat. Dan sebab itu bila perjanjian Ibrahim dilaksanakan 3 tahun lepas, Abraham Accord, Abraham Accord, Bahrain turut serta, UAE turut serta, itu semua kepentingan ekonomi negara Arab itu. Tiada kepentingan Palestin pun. Sama juga di Riyadh, Arab Saudi, bila MBS, Putera Mahkota Salman mengatakan akan menjalin hubungan diplomatik, itu dikatakan mengecewakan rakyat Palestin itu sendiri. Tapi berterus teranglah saya berkata, Syaril, nak mengharapkan Liga Arab samalah kita mengharapkan OIC. Kita tak boleh harap sangat. Sebab tak banyak negara Arab yang sanggup bersama-sama dengan rakyat Palestin. Tapi satu perkara menarik, Syaril, Kesatuan Eropah yang Turki EU yang nak masuk, Turki yang nak masuk Eropah ni, mula-mula berlakunya EU mengatakan akan memberhentikan bantuan kepada Palestin. Tapi 2-3 jam lepas tu ditarik balik. Dia kata no, bantuan akan diteruskan, tetapi akan ditentukan supaya Hamas tidak dapat bantuan ini. Jadi maksudnya dalam 27 negara EU tu ada yang tak bersetuju dengan Perancis umpamanya yang mengutuk 100% Hamas. Jadi ini dikatakan keretakan ini yang perlu digunakan. Tapi bagi saya, jangan harap negara Arab.
gunakan Rusia dan China. Walaupun saya kata tadi, ya, Rusia dan China menyokong Palestin bukan kerana mereka sokong Palestin, tapi kerana nak hentam Amerika Syarikat dan Kesatuan Eropah. Tapi gunakanlah. Kerana untuk menyelesaikan perkara ini, kita memerlukan, ataupun Palestin memerlukan kuasa besar yang ada kuasa veto di Majlis Keselamatan. Rusia, China ada. Nak harap UK memang tak boleh, Perancis tak boleh, apa lagi Amerika Syarikat. Jadi sebab itu dia katakan, lupakanlah saja negara Arab, gunakanlah kuasa besar Rusia dan China itu. Bagaimana kita bercakap tentang Hamas? Bagaimana Dr. Azmi melihat Ismail Haniyeh dalam dia mengendalikan ataupun mengemudi Hamas itu sendiri lately ni? Ya, saya pasti perancangan ni datang daripada beliau. Kerana beliau dikatakan ketua de facto Hamas itu sendiri, walaupun bukan berada di Gaza. Dan beliau mengatakan selepas beberapa jam perkara ini berlaku, beliau mengatakan bahawa pendudukan Israel akan tamat. Saya tak pasti pendudukan, apa maksud pendudukan, sebab sekarang ada masalah ni. Wisma Putra mengeluarkan kenyataan menyokong perjuangan Palestin. Saya bukan mengata Wisma Putra, jangan takut, Syaril. Saya takut mengatakan bahawa kita, rakyat Malaysia, menyokong Palestin, perjuangan Palestin, dan Israel seharusnya menghormati sempadan 1967. Masalahnya Ismail Haniyeh dan Hamas melihat penyelesaian dua negara itu mereka tak nak. Mereka nak satu negara. Itu masalahnya. Two state tu memang inilah. Itu masalahnya. Sebab ada negara yang ingin membantu, mereka mengatakan two state solution. Tapi Hamas mengatakan tak mahu. Mereka mahukan negara asal Palestin itu sendiri, iaitu tiada Israel, hanya Palestin. Ini juga yang menjadikan satu masalah. Two state solution yang didokong, kita sendiri pun menyokong two state solution. Ialah kalau kita tanya orang Palestin apa semua, sudah tentu there is no such thing as two state solution. Mesti kena satu negara. Tapi dalam hal ni, adakah boleh dikatakan kita berada di persimpangan dilema ke bagaimana? Dia masalah two state solution ni dah lama dah, berpuluh tahun dah. Tak pernah memberi faedah kepada rakyat Palestin. Sebab tu bila tanya Gaza terutama sekali, mereka tak mahu. Tapi hakikatnya bagi saya sendiri, tengoklah, kita daripada luar tengok, penyelesaian dua negara itu adalah penyelesaian yang paling pragmatik, yang boleh diselesaikan. Kalau nak halau ke mana orang Israel tu, nak duduk dalam Palestin yang satu negara, memang mereka tak ada, dan sudah semestinya tidak akan dibenarkan oleh kuasa-kuasa besar. Tapi isunya kalaulah penyelesaian dua negara itu, seperti Malaysia katakan, sempadan 1967. Kenapa 67? Adalah perang 67 tu, dan juga pelarian Palestin yang dihalau pada 1948 tu boleh balik kembali, dan Baitul Maqdis Timur adalah ibu kota Palestin. Dan tebing barat semenanjung Gaza itu perlu bersambung, bukan terpisah. Maknanya ikut asalnya, asal plan PBB. Jadi bagi saya yang paling pragmatik lah penyelesaian dua negara. Ya sudah tentulah, kalau kita pun jadi orang Palestin, kita pun tak mau. Tapi orang kata ini, orang tu better daripada tak ada langsung. Two state solution ni boleh dikatakan kaedah yang boleh diterima pakai, yang terbaik di peringkat sekarang lah. Itu sebab apa benda ni tak menjadi adalah kerana moderatornya berat sebelah. Amerika Syarikat. Sebab itu saya katakan perlu cari moderator yang lain. Tapi kalau moderator cakap pasal media ni, Syaril tak berat sebelah. Okey doktor, bagaimana pula doktor melihat kali ini tentang laporan media-media? Kita pun tahu bahawa kita sudah, mereka angka bias. Tapi kali ini tak tengok bagaimana, adakah naratif yang sama digunakan ataupun sudah ada linian di mana-mana, sama ada Al Jazeera ke BBC, CNN? Kalau tengok apa yang kita boleh capai, media antarabangsa, televisyen umpamanya, CNN, BBC, Sky News, dia memang berat sebelah. Masih lagi sebelah dengan naratif mereka. Naratif mereka sendiri. Cuma Al Jazeera saja kalau kita tengok, kita berasa senang hati sikit kerana naratifnya sesuai dengan kita. Tapi apa yang baik adalah ketiga-tiga stesen CNN, BBC, Sky News ni
kalau penceritaannya memang ikut naratif dia. Tapi ada 2-3 panel yang dipanggil tu, dia memang neutral. Dia bercakap yang benar. Dan media antarabangsa tetap memanggil panel-panel yang sedemikian. Seperti maksudnya duta Palestin. Seperti itu. Dan juga kalau duta Palestin kita boleh faham lah naratif mereka. Tapi ada yang Caucasian, orang putih, okay. Mereka bercakap yang benar. Yang sukar, yang tidak mahu dibincangkan dalam media-media antarabangsa barat. Seperti punca, kenapa benda ni berlaku. Mereka tak mahu bincangkan. Kalau bincangkan, memang dia akan memberi persepsi negatif kepada Israel. Jadi ini dia katakan, memang betul. Tapi bagi kita rakyat Malaysia, kita kena tengok semua naratif itu. Tapi yang saya kecewa adalah media tempatan kita. Kalau tengok rancangan-rancangan televisyen ke radio, seolah-olah tak ada apa pun yang berlaku. Adalah diselit-selit sana dalam warta berita sedikit sebanyak. Janji ada. Ibarat janji ada. Ya, ibarat janji ada. Sebab tu rakyat kita confused. Keliru, tak faham apa yang berlaku tu. Tak tahu tebing barat dengan Gaza tu berlainan. Palestin, Hamas dengan PA tu berlainan. Kita tak tahu. Jadi bila kita tahu, kita boleh membuat kesimpulan yang tak berapa betul. Jadi harapan saya lah media tempatan memainkan peranan menyalurkan maklumat yang sepatutnya. Dr. Azmi, saya tertarik Dr. Azmi tentang bagaimana kita hendak meyakinkan rakyat Amerika itu tadi. Saya pula merasakan bukan saja itu saja, bagaimana untuk meyakinkan masyarakat bukan Islam. Kalau Palestin memang perkara yang terdetik pertama adalah agama. Tapi rakyat Palestin itu terdiri berbagai-bagai agama, cuma majoritinya adalah agama Islam. Saya guna contoh analogi lah, Syaril cakap pasal agama ni. Nagorno-Karabakh. 3 minggu lepas, 4 minggu lepas, kerajaan Azerbaijan merampas kembali Nagorno-Karabakh. Itu adalah wilayah Azerbaijan. Tapi kerajaan Azerbaijan dikutuk sehabis-habisnya. Dituduh melakukan genosid, pembersihan etnik. Kerana yang duduk di Nagorno-Karabakh itu adalah orang etnik Armenian. Dan perlu kita berterus terang, kerajaan Azerbaijan dia nak ambil tanah dia sendiri. Kenapa kutuk dia? Adakah kerana penduduk Azerbaijan itu adalah kerajaan Islam dan Armenia itu adalah Kristian? Adakah ini sebab agama? Kita tak tahu. Kemungkinan itu ada. Sebab nampak pelik, negara yang mahu mengambil balik tanah mereka dikutuk pula sebagai kejam. Macam seperti kita kutuk Ukraine lah. Kenapa nak ambil Crimea? Sedangkan Crimea itu adalah milik Ukraine. Tapi berbeza layanan negara-negara barat antara Ukraine dengan Nagorno-Karabakh. Jadi kemungkinan sama juga dengan Palestin umpamanya. Mungkin ini ada kena-mengena dengan agama. Tapi masalahnya saya melihat adalah Zionis itu sendiri terlampau tamak. Sepatutnya perkara ni tak berlaku, tapi berlarutan sehingga 7 dekad kerana ketamakan lah. Sikit-sikit dia rampas. Sekarang di tebing barat dia rampas sikit-sikit. Tebing barat tu nampak je diurus takbir oleh PA. Tapi sebenarnya 60% saja mereka urus. Yang 40% yang paling subur tu adalah dijajah oleh Israel. Setuju tak kalau saya tanya doktor, saya katakan serangan Hamas kali ini lain macam. Dia tak sama trend dan pattern Hamas sebelum ini. Kali ini seolah-olah macam it's very, orang kata apa, sesuatu yang luar biasa. Memang luar biasa. Luar biasa dari segi dapat menyusup masuk, tetapi mereka merekodkan. Itu ya. Tanpa mereka merekod, kita tak tahu apa yang berlaku sebenarnya. Jadi maksudnya adalah harapannya lah Hamas dah belajar daripada apa yang berlaku perang terakhir 2 tahun lepas. Mereka dah belajar bagaimana untuk melawan Israel. Dan tak tahulah, kita tunggulah sama ada tentera mereka akan masuk ke Gaza ataupun tidak. Tapi mungkin nampak, saya cakap ni nampak kejam. Tapi kalau tentera mereka masuk, adakah ia akan berlaku seperti di Mogadishu, Somalia? Sebab Amerika cakap dah belajar dah. Daripada kejadian di Mogadishu itulah
dasar luar mereka berubah. Jadi tak tahu sama ada Israel akan masuk, tapi harapannya Hamas telah belajar apa yang perlu dilakukan jikalau Israel masuk ke semenanjung Gaza. Apa yang Hamas perlu belajar? Apa yang Hamas perlu belajar, macam tadi doktor kata tadi. Ya, belajar bagaimana untuk berhadapan, apa yang dipanggilkan urban warfare. Urban warfare. Ya. Saya ingat, saya tak pasti, Syaril tengok belum cerita Misi Malbat. Ya. Dalam cerita tu, dia ada seorang askar Amerika mengatakan, let's get out from here. Mari kita keluar daripada Mogadishu ini. I'm so stupid to be here. Stupid maknanya perjuangan itu tak ada kena-mengena dengan dia. Jadi isunya adalah sama juga dengan askar-askar Israel. Memang mereka ada kelengkapan yang begitu hebat, tapi semangat perjuangan itu kemungkinan tak ada. Kenapa mereka perlu masuk? Walaupun dengan kereta kebal, dengan perlindungan, tapi dia tak boleh lawan dengan semangat. Jadi itu harapan saya lah. Hamas belajar bagaimana nak berhadapan dengan askar Israel jikalau mereka masuk ke semenanjung Gaza. Menurut bacaan Dr. Azmi, selalunya serangan, peperangan antara dua pihak ni, dia berapa lama dia punya period dia punya selalunya? Kalau yang terakhir, perang terakhir 2 minggu. 2 minggu. Dalam perang itu sebanyak 260 penduduk Gaza terkorban dan 13 rakyat Israel terkorban. Tapi kali ini saya pasti dia akan mengambil masa lebih daripada 2 minggu. Kerana apa yang pasti adalah serangan daripada udara akan bertubi untuk memusnahkan Gaza itu sendiri, untuk meranapkan Gaza itu sendiri. Bila dah bersedia, dah semua ranam, mereka akan masuk. Sebab Netanyahu dah berjanji Gaza tidak akan menjadi seperti biasa lagi. Dan kalau kita lihat sekarang pun dah hampir-hampir menjadi padang jarak, padang terkepung. Dan melucukan bila Netanyahu mengatakan, keluar daripada rumah anda, kami akan menyerang. Dia nak pergi ke mana? Penduduk Gaza tak boleh ke mana? Sebab pintu masuk keluar dah tutup semua dah. Jadi ini dia katakan, ini akan mengambil masa lah. Benda ini akan memberi mileage kepada Netanyahu. Kalau tadi dia terperangkap, sebelum ini dia terperangkap dengan politik dalaman dia, adakah dia kali ini dia akan menggunakan perkara ini untuk menguatkan political mileage untuk diri dia? Bagi saya sukar. Kerana pihak pembangkang telah menuduh Netanyahu cuai. Cuai dalam menjalankan tugas untuk memantau Hamas. Dan Netanyahu nak menyelamatkan beliau, mengatakan mari kita tubuh kerajaan perpaduan secara bersama. Kerana kerajaan sekarang adalah memang lemah, bercakaran antara sama sendiri kerana terlampau ekstrim. Jadi bagi saya, ini dikatakan salah satu mangsanya adalah saya pasti Netanyahu tidak boleh menyelamatkan diri, dan beliau tidak boleh menggunakan ini untuk menyelamatkan diri kerana dia adalah gagal. Dia ternyata gagal. Memang garanti gagal. Tidak pernah. Wa'ima kalau apa dia punya tindakan dia selepas ini, sukar untuk menyelamatkan untuk membalikan keyakinan pengundi terhadap 900,000 rakyat Israel yang terkorban. Itu adalah paling banyak sekali. Jadi kesalahannya diletak di bahu Netanyahu kerana terlampau bermain politik dalaman dan lupakan di seberang Gaza itu. Kita akan kembali selepas ini untuk pusingan terakhir.
Baik, kita kembali. Kita akan masuk ke pusingan terakhir. Ada satu fakta menarik tadi yang kita sentuh sebelum ini tentang bagaimana peranan media. Doktor ada mengatakan bahawa mengesan agak sedikit kejanggalan dalam media negara kita. Seolah-olah ini satu benda kecil kerana tidak dilaporkan secara besar-besaran. Agaknya kenapa ini? Agaknya kenapa? Adakah kerana kita tak faham masalah ini atau bagaimana, doktor? Ya, bagi saya sendiri nak dapatkan maklumat, saya tidak boleh mengharapkan media tempatan. Betul. Kerana tak ada cerita. Jadi saya terpaksa mencarinya media antarabangsa. Betul. Masalah media antarabangsa ni, dia ada naratif dia sendiri. Dan kalau silap-silap, kita akan terpengaruh. Sebab kenapa saya kata dengan 6 bulan lepas tu, Syaril, Pew Research Center buat satu tinjauan pendapat terhadap 18 negara tentang perang Ukraine. Salah satu soalan ditanya adalah, apakah pendapat responden tentang Presiden Putin? Positif ke negatif? 16 negara responden dan 16 negara itu negatif. Semua negatif. Putin tak baik. Putin jahat. Cuma 2 negara yang beri kira anomali lah, yang pelik. Putin itu baik. Putin itu bagus. Dan negara itu adalah Singapura dan Malaysia. Dia memeranjatkan. Bukan saja memeranjatkan Singapura, tapi memeranjatkan Malaysia. Singapura 35% respon dia kata positif. Malaysia lagi hebat. 65%. Dan selepas itu 2-3 hari lepas itu ada seorang diplomat Amerika yang ada di sinilah, yang ada di kedutaan Amerika Syarikat. Dan diplomat ni bukan orang putih. He's an Arab American. Dia tanya, kenapa ya Malaysia ni sokong Putin pula? Tengok apa yang dilakukan di Ukraine. Saya pun susah nak jawab. Tapi kita tahu bahawa kita sokong Putin tu bukan sangat sokong Rusia. Tapi kerana benci kat Amerika. Tak percaya kat Amerika. Dan apa yang berlaku selepas ini, maka lagi bencilah rakyat Malaysia. Walaupun media tempatan tak beri banyak liputan, perasaan itu adalah Amerika Syarikat ni tak boleh dipercayai. Dan kalau buat tinjauan pendapat sekali, saya pasti ramai rakyat Malaysia akan menyokong Rusia dalam hal ini. Ramai rakyat Malaysia akan menyokong China dalam hal ini. Kerana bukan sangat suka nak sokong. Kita ada masalah dengan China, besar tu masalah tu. Tapi kerana perangai Amerika Syarikat, perangai negara barat yang dikatakan amat melampau, terlampau berat sebelah, dan memang terselah pada ketika ini, memang terlampau terselah berat sebelahnya, terutama sekali Amerika Syarikat. Jadi macam mana kita nak mengharapkan Amerika Syarikat, kerana mereka terlampau berat sebelah, tidak mempedulikan apa yang berlaku di Gaza. Jadi itu yang menjadi masalah tentang kuasa-kuasa besar itu. Doktor, mungkin agak premature untuk saya tanya soalan terakhir ni, tapi saya perlu tanya juga, bagaimana doktor melihat kesudahan episod serangan Hamas ke atas Israel ni? Gaza akan diranapkan. Seperti saya kata tadi, menjadi padang jarak, padang terkukur. Maknanya bangunan akan habis dihapuskan. Jadi masalahnya pembangunan semula itu perlu diberi bantuan lah. Itu hakikatnya. Tapi yang hikmahnya, seperti saya kata sebelum ini, adalah Hamas perlu diberi perhatian. Hamas tidak boleh dilabel sebagai pengganas lagi, kerana mereka mempunyai kemampuan. Jadi kalau nak berbincang tentang penyelesaian satu negara, penyelesaian 2 negara, perlu diambil kira pendapat Hamas. Perlu dipanggil Hamas. Jadi itu harapan saya lah, bila dah selesai perkara ini, sebab isyarat dah diberikan. Untuk menghapuskan Hamas 100% memang mustahil, kerana setiap penduduk Gaza itu adalah dianggapkan sebagai pejuang Hamas juga. Mereka menyokong perjuangan Hamas. Jadi kalau tidak diambil kira pendapat Hamas, maka perkara ini akan berulang lagi. Jadi itu dia katakan, harapan saya lah, bila perkara ini semua dah selesai, Netanyahu pun bergembira dapat dikatakan menghapuskan Gaza itu sendiri, back to reality.
Jadi itu dia katakan apa yang akan berlaku selepas ini. Jangan pandang rendah kemampuan Hamas. Dan ini dibuktikan apa yang berlaku sekarang. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, begitulah tadi perbincangan, walaupun orang kata apa dalam masa yang sekejap je, dah dekat 45 minit dah. Tapi saya percaya ia satu perbincangan yang menarik, kerana sekurang-kurangnya dia dapat memberikan kita gambaran yang sebenar apa yang berlaku ketika ini. Apa yang disuarakan oleh Dr. Azmi Hassan sangat penting, kerana sekurang-kurangnya tuan-tuan dapat menilai keadaan ini dengan lebih adil. Terima kasih kepada Dr. Azmi Hassan kerana sudi hadir ke eksklusif bersama saya. Sekian tuan-tuan dan puan-puan, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.